okay, bulan ni period tak teratur, lepas tu ataupun dah lama dah period tak teratur, you pergi klinik ni, you scan je, buat ultrasound. Lepas tu bila dah buat ultrasound tu, tak apalah, tak nak buat apa-apa dah, tak nak buat further investigation, tak nak buat apa-apa further management, then you balik. Lepas tu bulan depan, alamak, risau balik lah, period tak datang lagi ni. So bulan depan tu risau balik sebab macam period tak datang lagi ni, kena pergi check balik. Dengar pergi klinik lain pula, tukar pula klinik lain, you jumpa pula doktor lain. Tapi you tak buat apa-apa benda lain selain you buat ultrasound sahaja. So you buat ultrasound tu is macam satu alat tau, medium, just untuk scan, tengok you punya uterus tu, rahim tu dengan you punya kilang telur tu ada apa-apa problem ke tidak. You tak boleh depend on satu modality untuk dapat diagnosis yang tepat. So of course ada beberapa benda lain yang kita boleh buat. Contohnya, ketika you ada masalah-masalah macam ni, bila you datang ke mana-mana klinik, kita akan buat ultrasound, kemudian kita akan ambil darah. Dalam ujian darah tu sebenarnya kita tengok beberapa jenis hormon. Contohnya hormon di kita punya kelenjar thyroid, kita punya pituitary, kita punya LH dan luteinizing hormone, dan kita punya follicle stimulating hormone FSH, dan juga estradiol. Ada setengah klinik mungkin dia akan ambil progesterone level. So daripada situ, daripada hormon-hormon level ni tadi, baru kita akan tahu di mana sebenarnya masalah tu berlaku. Contoh, katakanlah anda punya level FSH dengan LH hormon tadi normal. Tengok-tengok ada masalah dekat thyroid problem, dan you punya T4 dengan you punya TSH tu tinggi. Makanya doktor akan bagi ubat hormon lah, bukan doktor bagi ubat contraceptive pills untuk betulkan you punya period tu. So bukan semua orang yang ada masalah period mesti diwajibkan makan contraceptive pills sahaja. Ada setengah orang mungkin masalah tu berlaku dekat dia punya pituitary gland, di bahagian otak dia. So orang yang macam ni kita kena tengok pula level dia punya hormon tadi, kita kenali sebagai prolactin hormon. So prolactin hormon ni generally dia tinggi ketika kita tengah menyusu badan. Sepatutnya apabila you tak berkahwin ataupun you tak menyusu badan, you punya prolactin level tu sepatutnya dia berada dalam paras yang normal. Tetapi sekiranya dia sentiasa tinggi all the time, dan kita kena investigate further lah, takut ada tumor ke dekat situ, dan doktor akan nasihatkan you apa benda yang sepatutnya yang terus yang you kena buat lah. Tapi kenalah faham, selalunya orang ambil contraceptive pills ni, dia makan 1 bulan je, lepas tu dia cabut. Ataupun dia rasa macam dia dapat sikit side effect lah, contohnya dia rasa macam segugut ke, ataupun first month tu period dia belum teratur lagi. So dia terus kata macam tak okey lah ubat ni, tak payahlah makan, dia berhenti. So sebenarnya bila kita bagi ubat, contohnya contraceptive pills, usually kita akan bagi up to 3 or 6 months. Tujuan dia adalah kita kena faham badan kita ni, dia bukannya macam hari ni period aku nak okey, esok tak nak okey lah, dia boleh switch mode dia macam tu je. Tak, dia ambil masa untuk adapt. Bila kita bagi ubat hormon, of course dia memerlukan masa. Maka katakanlah doktor tu decide nak bagi you untuk 3 bulan, you kena compliant lah, makan untuk 3 bulan berturut-turut. Hujung bulan tu doktor akan bagi tahulah, nanti datang semula, repeat balik darah, sebab kita akan buat comparison balik darah yang sebelum makan ubat dengan darah yang selepas makan ubat. So moral of the story, kalau ada masalah period tak teratur ni, jangan jadi orang yang suka survey klinik untuk buat ultrasound sahaja. Sebabnya kalau buat macam tu, masalah you tak pernah selesai.